Takifa Haifa. Selamat datang Ummu Syafira, Wan Sri Dania, Wan Sri Alisha dengan Zairi Idris. Alright, dah sedia semua dah nak belajar? Sedia. Dah. Dah sedia dah? Dah. Okey, kejap. Hai, Haziq terkeluar ni kenapa ni? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Cikgu teruskan dengan sesi PDPR kita bahagian kedua. Okey, tajuk luas lagi. Tapi hari ini kita akan belajar menentukan luas gabungan dua bentuk. Okey, dua bentuk je. Okey, melibatkan segitiga, segi empat sama, segi empat tepat, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki dan juga segitiga bersudut tegak. Okey. Baik, yang seterusnya ini mari kita tengok dulu. Kita recap balik apa itu rumus luas yang cikgu ajar pada hari Isnin yang lalu. Okey. Saya cek dah itu latihan yang kamu hantar. Ada juga yang masih keliru. Okey. Kalau melibatkan segi empat, tak kisah segi empat sama ke segi empat tepat ke. Okey. Kaedah dia nak mencari luas adalah panjang darat lebar saja. Tak rumit pun. Panjang darat lebar. Ini kamu kena ingatlah. Yang berbezanya adalah segitiga. Luas segitiga. Luas segitiga ni dia kita ambil tapak. Okey. Tapak kita darab dengan tinggi. Kemudian kita bahagikan dengan dua. Sebab apa kita bahagi dua? Sebab segitiga ni dia datang daripada separuh daripada bentuk segi empat. Okey, ini boleh ingat kan? Ingat itu je. Kalau segitiga, tapak darat tinggi bahagi dengan dua. Okey, mari kita tengok. Kita tengok dulu contoh. Contoh kita nak mencari luas bagi bentuk gabungan. Okey, semua nampak kan ni? Internet hari ni tak apa nak cantik. Cikgu tengok. Macam-macam. Okey, tak apa. Kita cuba buat yang terbaik. Okey, ini luas bagi bentuk gabungan. Baik, siapa boleh bagi tahu saya? Apa bentuk yang kamu nampak pada soalan ni? Ada dua bentuk apa? Siapa boleh bantu? Lokman Haziq? Ya, segitiga. Yes, kita ada segitiga sama kaki. Okey. Segitiga sama kaki. Yang mana segitiga sama kaki? Yang ini. Okey, segitiga sama kaki. Kemudian kita ada segi empat sama. Yang ini. Oh, internet delay lambat sikit Cikgu cakap sini nak sampai lambat sikit. Tak apa, pelan-pelan kita tengok. Tu dia tulisan baru sampai. Internet punya slow. Okey, tak apa Alia, mikrofon rosak tak apa, boleh chatting kalau ada soalan, tak masalah. Okey, sekejap Bentar cikgu nak tengok internet jap. Okey, betul dah. Okey, baik. Mikrofon rosak. Mikrofon rosak ni kadang-kadang mungkin sebab DJ tak payah salin. Tak payah salin. Ini kamu tengok dulu. Mungkin masalah internet kot. Sebab tadi ada satu Google Meet. Okey, baik. Tak apa, tak ada masalah. Mungkin masalah internet lah. Boleh chatting, tak ada masalah. Alright. Kita tengok ni luas mencari bentuk gabungan. Kita ada segi empat sama. Okey, dan juga segitiga sama kaki. Sebab apa cikgu kata segitiga sama kaki? Kat sini pun kamu dah nampak dah dia ada tanda dekat sini. Dua sisi dia ni adalah sama. Okey, 5 meter dengan 5 meter untuk segitiga ni lah. Okey. Kemudian kaki dia punya tapak dia ni kamu tak dapat ukuran berapa. Ini yang kita nak kena cari ni. Okey, kalau kamu dapat bentuk gabungan macam ni, cara pertama yang kamu kena buat ialah kita labelkan dulu. Okey, bentuk-bentuk ni kepada A dan juga B. Okey, katakanlah kita katakan segi empat sama ni sebagai bentuk A. Okey, dan segitiga sama kaki ni sebagai bentuk B. Jadi,
Apa yang kita kena buat ialah kita cari luas satu per satu bentuk tersebut. Akhir sekali, barulah kita tambah luas kedua-dua bentuk tersebut. Barulah jadi bentuk gabungan. Okey? Bila bentuk gabungan maksud dia kita cari luas kedua-duanya sekali. Dia tak macam perimeter. Kalau perimeter kan kita cari ukur sisi yang luar yang kita nampak je. Yang dalam kita tak payah ukur. Tapi kalau luas, kita kena cari keseluruhan. Sebab kita nak cari betapa besarnya kawasan tersebut. Okey, kita cari dulu betapa besarnya kawasan A tu. Segi 4 sama. Apa kita punya formula dia? Okey, kita buat macam ni. A sama dengan panjang darab lebar. Okey, okey, dia ada sikit delay lah sampai kat kamu punya skrin tu. Internet tak open. Okey. Okey. Baik. Seterusnya, berapa panjang bagi A ni? 7 meter. Okey. Darablah dengan 7 meter juga. Kan? Sebabnya dia punya panjang ni adalah 7 meter. Ini panjang. Ini dia punya lebar dia. Okey, boleh jelaskan? Yang tu kan? Oh, dia internet lambatnya. Okey, baik. 7 darab 7 sama dengan 49 meter persegi. Tu kena ingat. Bila kita darab nak mencari luas saja automatik tanda persegi tu jangan tinggal. M2 kecil. Sebab ini ukuran meter kan. Okey, baik. Yang kedua, kita dah dapat dah A. Sekarang kita cari B pula. B ni adalah segitiga. Ingat, dia punya rumus segitiga apa? Tapak darab tinggi bahagi dengan 2. So, sekarang ni, tinggi dia dah bagi. Okey, yang mana tinggi dia? Ini tinggi. Di tengah tu. 4 cm. Okey, 4 M. Mana cm pula? 4 M. Ini dalam meter ni. Okey. 4 meter darab dengan tapak. Sekarang kita tak dapat tapak dia berapa. Okey. Kamu kena cari tapak dia berapa. Okey. Kalau kamu tengok sini, panjang keseluruhan segi 4 sama ni adalah 7. Okey. Yang dia bagi dekat segitiga ni, tak dapat berapa. Ini kita tak dapat berapa. Tetapi, di hujung sini, dia ada bagi 1 meter. Okey. So, berapa yang panjang tapak segitiga ni? 6 meter. 6. Ya, very good. 6 meter. Siapa tak dapat yang ini? Siapa tak faham yang ini? Ini 6 meter. Boleh beritahu saya siapa yang tak faham yang ini? Macam mana saya dapat Faham 6 meter tapak? Okey, faham tak apa. Okey, kalau kamu tambah 6 meter dengan 1 meter yang bawah tu hasilnya adalah 7 meter. Okey, so kita 4 darab 6 lah. 4 darab 6 sama dengan 24 meter persegi. Okey, adakah kita dah selesai? Kita dah selesai? Belum lagi. Sebab dia nak luas gabungan, maka kita kena tambah kedua-dua luas tersebut. Jadi, luas A tambah B. Okey, luas A tambah B. Jadi, kita dah dapat luas A iaitu 49 meter persegi tambah dengan 24 meter persegi. Okey, sama dengan berapa? 49 tambah 24. Siapa boleh bantu? Tambah kan? Tadi nak kamu kira pula. 49 tambah 24. Sakifah Haifah. 49 tambah 24 berapa? 73. 73. Bagus. 73 meter persegi. Inilah jawapan akhir kita. Okey, senang kan? Senang je. Okey, baik. Kita tengok contoh yang seterusnya. Alia dah terkeluar dah. Internet masalah ni. Tak apa. Okey, baik. Yang ini dia kata sama juga luas bentuk gabungan. Kali ni kita ada segitiga sama kaki. Okey, di tengah-tengah tu. Dan juga segi 4 tepat. Okey, segi 4 tepat. Ya. Masih ada lah cikgu. Alhamdulillah. Boleh dah. Okey, good. Ada soalan tanya terus Alright. Okey, baik. Alia boleh nampak ni? Kita punya soalan kedua. Boleh. Okey, very good. Baik.
Sekarang ni kita labelkan dulu. Sebelum kita nak kira luas gabungan, kita labelkan dulu. Okey. Katakan saya nak labelkan segitiga ni sebagai A dan segi empat tepat ni sebagai B. Okey, kita selesaikan yang A dulu, luas A. Okey, sama dengan A ni adalah segitiga. Jadi formula dia tapak darab tinggi bahagi dengan 2. Sekejap Tercantik pula. Okey, ada kawan masuk lagi. Bahagi dengan 2. Okey, baik. Sekarang ni, tapak dia, kita dapat dah. Tapak dia adalah 6. Mana tapak dia? Ini tapak dia ni. Ni. Ini tapak. Okey. Dan tingginya mana? Ini, garisan tengah ni. Ini dia punya tinggi dia. Okey, ini dapat Baik, so kita kira sekarang dia punya tapak adalah 6 cm. Oh, sorry. Tadi yang B ni kita lupa bahagi 2 lah. Minta maaf, saya ingat saya 3 tadi. Okey, sorry. Ni 24 ni kita kena bahagi 2 dulu. Lupa pula. Ini lupa bahagi 2. Ini. So kita dapat sini 12 meter persegi. Sorry kita perasan tadi. Ini 12 meter persegi. So bila kita tambah dapat berapa ni? 61. 61. Oh, tak ada siapa beritahu saya. Sorry. Okay, 61. Alright. Okay, sekarang kita dapat dia punya tinggi tu, tapak dia tu 6 cm. Kita darab dengan 10 cm bahagi dengan 2. So kita dapat 60 cm persegi bahagi dengan 2 sama dengan berapa? 30 cm persegi. Okay, yang ni dapat Kamu kalau nampak saya tertinggal apa-apa beritahu tau. Jangan duduk diam saja. Saya kadang terlepas pandang. Sekejap saya tulis balik. Nanti kawan nak salin nota lagi. 4 meter. Darab. Bahagi dengan 2. Okey. Baik, sekarang kita cari pula luas mana? Luas B pula. Okey, luas B. Okey, B ni adalah bentuk segi empat tepat, jadi formula dia panjang darab lebar. Tak ada bahagi 2 apa-apa. Bahagi 2 hanya melibatkan segitiga sahaja. Okey, baik. Jadi, dekat sini kita dah nampak panjang segi empat tepat ni adalah 18. Di mana panjang dia? Ini panjang dia. Okey, ini panjang. Lebar dia di mana? Sini lebar. Okey? Boleh nampak ni? Okey, baik. Kemudian, panjang kita dapat 18 cm. Darab dengan lebar dia 2 cm. Okey, 18 darab 2 berapa? 36 cm persegi. Okey, dah selesai ke kat sini? Belum. Okey, Wan Sri Dania. Apa jawapan akhir dia? Apa kita kena buat? Tambah. Kita kena tambah. Okey, kita tambah luas A tambah dengan luas B. Okey. Jadi A pun kita dah dapat tadi 30 cm persegi tambah dengan 36 cm persegi. Jadi jawapan akhirnya adalah 66 cm persegi. Cuba tengok saya ada tertinggal apa-apa ke? Okey, rasanya dah cover semua. Alright. Baik, takat ni okey? Siapa boleh follow? Boleh Okey je lah Alright. Baik, tak apa. Dia punya rakaman cikgu akan bagi nanti. Okey, kita tengok yang ketiga. Yang tiga ni lain sikit. Okey, tiga ni lain sikit. Macam tadi, kita cari terus saja.
Semua luas yang dia bagi. Okey. Yang ini dia nak kawasan berlorek sahaja. Macam mana nak buat tu? Macam mana kita nak kira cikgu? Sebab dia punya kawasan berlorek dia pun tak bentuk segi 4 pun, tak bentuk segi 3 pun. Kan? Baik, ingat lagi tak cikgu cerita masa hari Isnin hari tu? Kita nak cari kawasan berlorek. Kita nak membayangkan macam mana? Satu kelas. Okay. Kita membayangkan satu kelas. Katakan ada 30 orang. Okay. Dan kita tahu dalam kelas tu ada 5 orang lelaki saja. Okay. Dia suruh cari perempuan ada berapa orang. Jadi apa kita kena buat? Kita ambil jumlah keseluruhan kelas tersebut. Kita tolak dengan jumlah lelaki tadi 5. Jadi perempuan ada berapa? 25. Sama juga macam kita nak kira luas kawasan berlorek ni. Okay. Bayangkan kita bayangkan. Okay. Kita bayangkan yang tidak berlorek itu sebagai B. Benda yang kita nak buang. B, buang. Okay. Buang. Okay. Kita kena cari luas semua sekali dulu. Okay. Dia punya cara dia, kita cari luas ke semua ni sekali dulu. Semua bentuk segi empat sama ni. Okay. Kemudian kita tolakkan dengan yang kita nak buang tu. Bahagian yang kita tak mau pakai tu. Okay. Barulah kita akan dapat kawasan yang berlorek. Okay. Kita tunjuk. Okay. Kita cari luas keseluruhan dulu. Luas segi 4. Cikgu buat macam ni. Okay. Baik. Luas segi 4. Okay. Panjang ni berapa? Ni panjang ni. Panjang berapa? 100. Lebar pun kita dapat sini 100 juga. Jadi senanglah. Kita ambil 100 meter darab dengan 100. Merah pula. Darab dengan 100 meter. Sama dengan berapa ni? Luas keseluruhan ni. 100 darab 100. Okay. Berapa? 200. 100. 200. 10,000. 100 darab 100, 200. 10,000. Kamu 10,000. jangan. 10,000. 10,000. Terkejut saya 100 darab 100, 200. Itu 100 tambah 100 tak apalah. Okey. 10,000 meter persegi. Besar ni kalau 10,000 meter persegi ni kawasan dia. Okey. Baik. Sekarang apa kita kena buat pula adalah kita kena mencari luas kawasan yang kita nak buang. Okey. Luas kawasan yang kita nak buang. Kawasan mana kita nak buang? Ni kawasan ni. Ni. Cikgu buat macam ni. Tu kita nak buang. So baik. Sekarang ni kawasan kita nak buang ni bentuk dia adalah segitiga. Okey. Segitiga. So cikgu buat macam ni. Luas segitiga. Buat bentuk macam tu. Cantik sikit. Okey. Baik. Luas segitiga ni. Tapak dia berapa? Ni tapak dia. Ini tapak. Tapak dia 50. Tinggi dia bagi juga kat sini. Ini tinggi. Ini tinggi dia. Okey, jadi kita dapat kat sini. Tapak dia 50 meter. Okey. Darab dengan tinggi 80 meter. Bahagi dengan 2. Kan? Formula segitiga kan? Tapak darab tinggi bahagi dengan 2. So kita dapat berapa sini? 50 darab 80 berapa? Kelas? 50 darab 80? 4,000. 4,000. Okey, 4,000 ni adalah 4,000 meter persegi bahagi dengan 2. So kita dapat berapa ni? Berapa? 2,000. Yes, 2,000 meter persegi. Ini adalah luas segitiga, luas yang kita nak buang nanti. Jadi, okey. Sekarang dah boleh dapat ke belum kawasan berlorek? Dah boleh buat dah. Okey, dah boleh buat dah. Okey. Baik, tengok Kita ambil luas keseluruhan tadi. 10,000 meter persegi. Kita tolak dengan luas yang kita nak buang tu, iaitu 2,000 meter persegi. Sama dengan 8,000 meter persegi. Very easy. Okey, siapa rasa susah yang ni? Ada yang rasa susah tak? Okey, jangan rasa susah. Okey, matematik itu mudah. Okey, kita tengok yang ini pula. Okey. Kira luas kawasan berlorek sama juga.
konsep yang kita nak gunakan adalah sama macam yang cikgu bagi tahu tadi. Kita cari luas keseluruhan kawasan yang besar sekali tu. Kemudian kita buang dengan luas yang kita tak mahu. Okey, kawasan mana yang kita tak mahu? Kawasan yang tak berlorek lah. Jadi kawasan yang tak berlorek ni kita tandakan sebagai B, buang. Okey, kita akan buang bahagian ini. Bahagian B ni. Okey, pertama kita cari dulu luas keseluruhan. Bentuk keseluruhan ni bentuk apa ni? Tengok keseluruhan ni. Bentuk segitiga. Okey, segitiga Okey, baik. Kalau segitiga, tanda balik. So, luas segitiga. Okey, sama dengan, okey, tapak dia berapa? Okey, sini kita dapat 5. 5 sentimeter. Tak, bukan. Luas keseluruhan. Luas keseluruhan. Okey, tapak kat sini dia 8. sini tapak dia bagi 5 kan? So kita kena tambah dengan kat sini. Ni. Sini 3 kan? Jadi berapa? Ya. Sini jadi 8. Betul. Sini jadi 8 sentimeter. Dah faham tu, okey lah. Baik, jadi tinggi dia berapa? Tinggi sini 3. 6. Sini pun 3 juga sebab dia ada tanda ni kan? Nampak tak tanda ni? Tanda ni maksud dia ukurannya sama. Jadi tinggi pun kita dah dapat. Tinggi ni sama dengan 6 sentimeter. Jadi bolehlah kita kira luas keseluruhannya. Kan? Okey, baik. Cikgu ubah sikit. Okey, baik, kita cari luas keseluruhan. Tapak 8 cm. Darab dengan 6 cm bahagi dengan 2. So 8 darab 6, 48 cm persegi bahagi dengan 2. Jadi 48 bahagi 2 sama dengan 24 cm persegi. Sekarang kita cari apa pula? Kita nak cari apa pula ni? Kita nak cari luas segi 4 sama yang kita nak buang tu. Okey, luas segi 4 sama yang kita nak buang. So, formula ni adalah panjang darab lebar 3 cm Hani sini Hani. darab dengan 3 Tak nak tengok gambar. cm. Okey? Ya. Tak ada engkau kenapa? 3 darab 3 sama dengan berapa? 9 cm persegi. Besar. Okey, baik. Dah selesai ke kita kat sini? Dah selesai ke? Siapa boleh Belum. bagi tahu saya? Belum. Apa kita kena buat seterusnya? Siapa nak bagi tahu? Kita kena tolak. Tolak luas, ambil luas keseluruhan, kita tolak dengan luas segi 4 sama yang kita tak mahu tu. Kita nak cari kawasan berlorek kan? Okey, jadi kita punya final, Ya. kita punya final calculation kita. Okey, luas keseluruhan iaitu 24 cm persegi. Kita tolak dengan 9. Merah pula. Tolak dengan 9 cm persegi. So, berapa? 24 tolak 9. 15. Bagus. 15 cm persegi. 15. Alright, itulah jawapan akhir kita. Okey, baik. Sekarang buka muka surat 92, buku modul aktiviti tu. Semua ada kat tangan ke? Ada. Tak? Ada? Okey, tak apa. Yang tak ada tak apa. Tengok ni. Baik, sekarang cikgu bawa masuk. Okey, soalan ni. Ya, cikgu crop sikit. Okey, tengok pada soalan nombor 2. Yang bawah, yang B tu. Okay. Crop sikit, bagi nampak jelas. Screenshot. Copy. Okey, ini soalan kita. Okey, soalan nombor 2 yang bawah tu. Ini kalau kamu perasan sama macam soalan mana? Soalan yang baru tadi kan? Betul tak? Sama saja macam tadi. Okey, dah dapat gambaran lagi nak buat macam mana? Dah dapat kan? So bahagian mana kita nak buang kalau soalan ni? Yang tu yang segi 4 tu. Ya, yang segi 4 ni sebab dia bukan kawasan berlorek. Kita nak cari kawasan berlorek kan? So ini kita nak buang. Okey, yang benda pertama kita kena buat adalah kita cari luas ke semua sekali dulu.
Baru kita tolak dengan luas yang kita nak buang ni. Okey, baik. So, cikgu tunjukkan kat sini. Kita boleh buat sama-sama. Kita cari luas keseluruhan. Baik, tapak dia kat mana yang ini? Tapak segitiga ni di mana? Ke atas. Ya, dekat atas. Kalau kamu keliru, okey, kalau kamu keliru, kamu boleh putarkan dia punya. Kamu boleh putarkan. Tak ada masalah. Putarkan buku tu. Kamu boleh nampak. Dia punya tapak dia ada di bahagian atas. Okey. Alright. Kalau macam tu, tapaknya adalah berapa ni? Kita dapat 14 kat sini. So, sini berapa? Ni sini berapa ni? Siapa tahu? Sini berapa? Sini berapa? Sini berapa? Sini berapa? 5. 5. Okey. Macam 5. mana kamu dapat 5 dekat situ? Macam mana kamu dapat Ada 5 dekat 10 situ? sentimeter. Garis. Ya. Okey. Lepas Kamu dekat perhatikan dekat bawah sini. Okey. Perhatikan dekat sini. Ini ada 10 ni. Ni 10. Okey. Jadi dekat sini dia bahagi 2. Nampak tak? Dia bahagi 2. Jadi kalau bahagi 2, maksudnya dekat sini 5 cm. Dekat sini pun 5 cm juga. So, kita dapat ada 5. Okey. Tanda 1 tu bernilai 5. So, kalau 5 dekat sini, so tapak dia berapa? tapak dia 19. 19. So, sama dengan tapak 19 cm. Kita darab dengan, berapa tinggi dia? Tinggi dia 10 10. cm bahagi dengan 2. Ingat segitiga mesti lepas tapak darab tinggi mesti bahagi dengan 2. So, 190 cm persegi bahagi dengan 2. Sama dengan berapa? Siapa boleh tolong? 92. 95. 95 95. cm persegi. Ini baru luas keseluruhan. So, kalau luas segi segi 4 sama tu, lagi senang kan? Luas segi 4 sama tu. Luas segi 4 sama. Yes, 5 darab 5 cm darab dengan 5 cm. Siapa yang tak faham ni? Kenapa 5 cm darab 5 cm? Siapa tak faham? Bagi tahu. Tak apa, saya boleh ulang. Okey, tengok kenapa 5 cm darab 5 cm? Ingat, dia punya panjang sini adalah 5, lebar sini pun adalah 5. Sebab tu kita 5 darab 5. Panjang darab lebar. Kita nak cari luas yang kita nak buang tu. Ni nak buang ni adalah B ni. Okey. Baik. Kemudian kita dapat 25 cm persegi. Dah selesai ke? Dah selesai belum? Belum lagi. So kita kena ambil luas keseluruhan tadi, kita tolak dengan yes. Okey, berapa? Kita punya final ni. 70. 70. 70. Okey, 95 cm persegi tolak dengan 25 cm persegi sama dengan 70 cm persegi. Dah selesai satu soalan dekat situ. Okey, baik, tugasan kita adalah siapkan semua. Tinggal 3 lagi kan? Kita dah buat dah satu soalan. Kamu kena buat lagi 3. Okey, muka surat 92 tu. Jangan lupa tulis hari dan tarikh. Dan hantar latihan tu pada cikgu. Okey, boleh ambil gambar, hantar pada cikgu. 5 Daisy jangan malu-malu. Kalau rasa nak cikgu semak, boleh hantar ke cikgu. Boleh cuba. Okey, itu siapa hantar? Hawa hantar kat saya. Okey. Yang lain boleh hantar. Jangan malu-malu. Kelas 5 tulis pun hantarlah kan. Ni 2-3 orang yang sama je hantar kat saya. Yang lain mana? Tak apa. Saya bukan nak marah, cuma hantar kurang-kurangnya saya tahu kamu faham dekat mana, kamu tak faham dekat mana. Okey, boleh Baik, sekarang cikgu akan postkan link untuk kamu masukkan kehadiran. Sekejap Okey, boleh tengok di bahagian chatting. Borang kehadiran, boleh isi sekarang. Okey, isi dulu borang kehadiran.
Okey, semua dah isi dah? Belum. Ah,